Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tengok risalah terjemahan ini bunyi. Kita tengok risalah terjemahan ini. Muka surat 24. Muka surat 24. Kita masih lagi bincang tentang bab ni. Bab tafaduli ahli iman fil a'mal. Bab ke-15, perbezaan ahli iman dalam amalan. Ismail telah meriwayatkan kepada kami, katanya Malik telah meriwayatkan kepada kami dari Amr bin Yahya al-Mazini, dari ayahnya, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, sabda baginda, ahli syurga akan masuk ke dalam syurga dan ahli neraka akan masuk ke dalam neraka. Kemudian Allah berkata, keluarkan daripada neraka sesiapa yang ada di dalam hatinya seberat biji sawi iman, yakni walaupun hanya seberat biji sawi iman. Maka mereka dikeluarkan dalam keadaan telah menjadi hitam, legam, lalu dicampakkan ke dalam sungai malu atau sungai kehidupan. Malik syak, yakni tidak pasti yang mana satu daripada dua perkataan tadi telah disebutkan oleh Amr. Teruslah mereka tumbuh seperti tumbuhnya biji benih selepas banjir. Tidakkah engkau lihat bagaimana biji-biji benih itu keluar dalam keadaan kuning dan berolak naik? Wahib berkata, Amr telah meriwayatkan kepada kami perkataan al-hayah, yakni sungai kehidupan, dan beliau berkata khardalin min khairin, seberat biji sawi kebaikan. Bab ke-16, malu itu sebahagian daripada iman. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, katanya Malik bin Anas memberitahu kami dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, bahawa Rasulullah SAW pernah lalu dekat seorang Ansar yang sedang menasihati saudaranya kerana malu, yakni supaya jangan terlalu pemalu. Maka Rasulullah SAW bersabda, biarkan dia, kerana malu itu sebahagian daripada iman. Bab ke-17, sekiranya mereka bertaubat, mendirikan sembahyang dan memberi zakat, maka biarkanlah mereka, yakni janganlah kamu menggugat mereka. Abdullah bin Muhammad al-Musnadi meriwayatkan kepada kami, katanya Abu Rawh al-Harami bin Umarah meriwayatkan kepada kami, katanya Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Waqid bin Muhammad, katanya saya telah mendengar ayahku meriwayatkan dari Ibni Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda, aku diperintah supaya memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan sembahyang dan memberikan zakat. Apabila mereka melakukan semua yang tersebut itu, berarti terpeliharalah darah dan harta benda mereka daripadaku, kecuali dengan hak Islam. Soal hati mereka itu terserah kepada Allah. Kita tengok dulu sekali. Sebenarnya bab mula-mula yang kita baca saat ni, baru ni telah pun dibincangkan sedikit sebanyak tentangnya. Hari ini sebagai sambungan lagi kepada hak dulu, iaitu hadis yang ke-22
ke-21. 21. Di sini pun Imam Bukhari bermaksud nak menceritakan bahawa iman itu ada beberapa juzuknya. Di antara juzuknya ialah amalan. Sebab itulah dalam hadis ini, kalau kita tengok molek, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dia meriwayatkan daripada Nabi SAW, baginda bersabda, ahli syurga akan masuk ke syurga dan seterusnya. Allah berfirman, Allah berkata, keluarkan yang daripada neraka itu orang yang ada di dalam hatinya seberat biji sawi iman. Di sini maksud Imam Bukhari-nya. Dia sebut iman di sini ialah dengan makna amalan. Seberat biji sawi amalan. Sedangkan ini dalam riwayat Imam Malik. Dalam riwayat Imam Malik daripada Amr bin Yahya Al-Mazini. Imam Bukhari sebut selepas tu Wuhaib berkata, haddatsana Amrun. Amr meriwayatkan kepada kami. Yani Amr bin Yahya Al-Mazini itu meriwayatkan kepada kami. Dia kata khardalin min khair. Gitu. Khardalin min khair. Yani seberat biji sawi kebajikan ataupun amalan. Artinya Imam Bukhari nak cerita di sini, hak tersebut dalam riwayat Imam Malik, perkataan iman itu dengan makna khair. Dengan makna khair, yakni amalan. Seolah-olahnya Imam Bukhari nak dengan mengemukakan riwayat Amr, dengan mengemukakan riwayat Wuhaib ini, yang mengambil daripada guru yang sama, iaitu tok guru Imam Malik juga, Amr bin Yahya Al-Mazini, ialah dengan maksud, dia buat mari ini dengan maksud menyatakan iman itu dihuraikan dalam hadis yang lain dengan makna amalan. Dengan makna amalan, bukan dengan makna iman yang merupakan tasdik, membenarkan dalam hati itu. Tidak, tapi amalan. Itu tujuannya. Baru ni kita banyak dah juga bincang ni. Lepas tu sebab apa Imam Bukhari tidak ambil riwayat Wuhaib tu jadikan sebagai asas riwayat dia, tetapi dia ambil riwayat Malik. Sedangkan riwayat Malik itu tidak jelas menunjukkan amalan. Imam Bukhari nak ceritanya amalan itu. Beza ahli iman ini dalam amalan, bukan dalam iman. Dalam amalan. Tapi amalan itu sebahagian daripada iman. Mana dia nak ceritanya ahli iman dia berbeza dalam iman. Perbezaan dalam iman itu dapat dilihat pada amalan dia. Dapat dilihat pada amalan dia. Sebab kalau kita pakai iman ini dengan makna iman sungguh, yang ni hak tasdik dalam hati itu, membenarkan dalam hati itu, tak boleh jadi. Sebab apa? Ada riwayat yang menyebutkan Allah SWT suruh keluarkan orang yang keluarkan daripada neraka, maksudnya orang yang ada di dalam hatinya seberat jagung iman, seberat biji bali iman, seberat biji gandum iman. Jadi tak serupa tu. Sini seberat biji sawi iman, dia suruh keluar. Jadi kalau kita kata iman tu dengan makna apa-apa yang dipercayai, perlu dipercayai, hak tu tak boleh lebih kurang. Hak tu dia kena sama ya. Tak boleh kata orang ni percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada gini-gini, tapi dia tak payah percaya kepada akhirat. Hanya orang ni kena percaya kepada akhirat tu. Satu pihak lagi, tak ada lagu tu. Semua kena percaya, mana-mana hak termasuk dalam imaniyat, perkara-perkara yang berkait dengan iman tu kena percaya belaka. Tak ada lebih kurang. Kalau ada lebih kurang, ada. Dulu dia percaya kepada akhirat, lepas tu dia tak percaya pula, dia kurang. Ataupun dia tak percaya tu, kurang lah dalam bab tu. Tak boleh. Tak jadi iman tu. Iman tak jadi, tidak sah. Jadi apa dalam hadis dia sebut ada seberat jagung